Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya hormati Imam Presiden Kuasa Masjid Rahmaniah Kuala Perlis, tuan-tuan kepada Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, jadi kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Pada hari ini tuan-tuan, tarikh 22 Oktober bersamaan dengan 5 Rabiul Awal, dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab baru, iaitu bab masjid, berkaitan dengan larangan menghiasi masjid dan memperindahnya. Jadi tajuk ini macam pelik sikit. Pasal apa tak boleh hias masjid? Pasal apa tak boleh indah masjid? Ini macam mana yang Nabi larang tu? Nak bersih masjid, elok masjid, ya. Tapi cerita dia, orang berlumba-lumba bagi cantik masjid, tapi orang yang main masjid tak ada pun. 5 juta masjid harga, tapi 5 tiang, 5 orang yang main. Jadi tak clear lah tu. Jadi kita nak kan, kalau 5 juta ringgit harga masjid, orang yang main pun 500 orang. Itu yang betulnya sepatutnya. Tapi yang main berapa orang? 5 orang kita aja. Jadi kita apakah Nabi larang dan sebagainya. Cuma sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang membaca Al-Quran setiap hari. Apakah dalil, apakah hujah cerita dia kita baca Al-Quran ni setiap hari? Para sahabat tuan-tuan, mereka rajin baca Quran. Bahkan tuan-tuan kan, dianjurkan untuk dalil kalau boleh tu seminimum mungkin bahasa Perlis kita sekoman-komannya 1 bulan sekali khatam. Itu sepatutnya. Tapi kita ni bila setahun sekali. Tu pun gagah bila bulan puasa itu. Bila lah itu ni bulan puasa. Nampak tuan? Bila nak buat pula? Tunggu puasa depan pula lah. Tu pun kalau kita dah jumpa, tak jumpa tak ada kan. Dia cerita dia sama sahabat ni kan, minimumnya sebulan sekali tuan. Dan Allah Nabi beritahu pula, Allah suka orang yang al-hal wal muktahal, yang dia baca Al-Quran habis diulang balik, habis diulang balik. Tu bahasa kita lah ni khatam. Cuma tak ada lah orang tua ni, buat apa ni Pak Mat? Buat kulit kuning awal, habis dah khatam lagi. Minggu depan buat apa lagi? Kulit hijau pula khatam lagi. Tak buat lagu tu. Budak-budak ialah kita buat apa? Bagi semangat. Darjah 6, darjah 5 habis khatam, buat kenduri. Bagi semangat kata dia habis khatam. Itu saja. Kita orang tua ni takkan nak buat kenduri lagu tu. Jadi cerita dia ulang, habis ulang, habis ulang. Itu salah satu amalan yang Allah suka kan. Okey, lepas tu dia nak ada seorang sahabat ni nama dia Abdullah bin Amr bin Ash. Apa dia kata kan? Yang menghatam Al-Quran setiap hari. Apa dia? Dia ni tiap hari khatam Quran. Kan? Bila dengar Nabi kata minimumnya kalau boleh tu sebulan sekali khatam Quran. Bila Abdullah bin Amr bin Ash ni dengar, dia ni hari-hari khatam Quran. Apa dia kata? Dipanggil dengan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah akan khatamkan Quran sekali. Kata beliau dengan Rasulullah, aku mampu dari jelas.
Nabi kata dekat dia, wahai Abdullah bin Amr bin Ash, hang khatam sebulan sekali. Dia jawab apa? Ya Rasulullah, dia kata sebulan sekali, kurang pada tu aku pun boleh. Nampak dia balas balik apa Nabi kata tadi. Kata Rasulullah, kalau itu khatam sebagai 15 hari sekali. Kalau betul hang rajin 15 hari sekali khatam. Bahasa kita 15 hari itu sebulan separuh. Separuh bulan hang khatam sekali. Itu Nabi suruh dia buat. Dia balas balik, ya Rasulullah, kurang pada 15 hari pun aku boleh. Nampak semangatnya sahabat ni. Rasulullah khatamkan kalau itu setiap 7 hari. Kalau betul hang rajin lagi, hang boleh lagi 7 hari seminggu sekali khatam. Nabi beritahu dekat Abdullah bin Amr bin Ash ni. Kata Abdullah, aku mampu mencapai itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku boleh kurang lagi. Yang kata seminggu sekali, kurang lagi pun aku boleh. Nampak tuan semangat dia. Kata Rasulullah, begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Jadi Nabi Habib pula lah kali, kalau hang rajin juga 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Nampak Nabi perkemah lagi. Lalu Allah berkata, aku mampu mencapai itu ya Rasulullah. Apa dia kata? Aku boleh kurang lagi pada tu. Nampak tuan, dia balas lagi tuan. Kata Rasulullah, ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau hang buat kurang pada 3 hari, tak ada kebaikan dah. Bukan kata tak ada pahala, boleh pahala, tapi tak dapat manfaat. Sebab Al-Quran ni dia bukan kata baca saja, dia kena faham. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baca Al-Fatihah tu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nabi Allah kata apa? Celakalah wahai Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab ni? Tamana Nabi pi buat dakwah, dia akan ikut belakang, dia pergi kucing belakang. Dia lawan Nabi. Dan dia apa? Dengan isteri dia pula, Ummul Jamil. Rupanya cerita ni tentang Allah kutuk mereka. Bayangkan, mereka duk ada ni, Allah kutuk mereka. Sebab apa? Kerana mereka lah orang banyak tentang Nabi tuan. Nampak kita tahu. Sehari itu Imam baca surah apa pula? Tentang apa? Tentang Afil, tentang gajah, tentera gajah ni. Tentang apa? Al-Qari'ah. Tentang apa? Hari kiamat. Tentang apa ni? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah goncang bumi ni hari kiamat. Takutnya macam mana sisaan hari kiamat. Kita tahu kan. Jadi cerita dia, aku bukan baca saja, kena faham. Dah faham ni nanti, aku ni clear tak clear. Kiamat ni bila main ni tak boleh lari mana dah. Nampak persiapan kita. Dia akan main jadi ibrah pula, pengajaran. Kena buat pula. Dah tahu pula nanti, dah buat pula, kena beritahu orang pula. Banyak orang tak. Jadi akuan ni bukan sekadar baca, dia mesti faham, kena amal dan kena beritahu orang tuan. Jadi cerita dia kalau dia baca saja tak jadi, tak aci bahasa boleh kita. Dia mesti faham, kena amal dan kita beritahu orang tuan. Jadi cerita dia akuan ni kena faham yang betul dia dan kita kena amal. Bila dengar lagu tu, dia pun selepas itu 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Itu yang dia buat. Sebab apa? Nabi kata kalau khatam kurang pada tu tak ada apa manfaat. Boleh baca saja tapi tak dapat ibrah, pengajaran sebagainya. Ketika kita di bulan Ramadan berbanyak baca Quran. Ketika di bulan Ramadan kita alhamdulillah bisa membaca setiap hari 1 juz, ada yang bisa membaca setiap hari 2 juz. Tujuannya apa saudara? Membiasakan kita untuk senantiasa merenungi Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jadi kita bulan Ramadan kita dibaca sehari 1 juzuk, sehari 2 juzuk. Cepat kita baca. Tapi apa yang betul, kita bawa bacaan itu di bulan lain. Ni dah Al-Quran bulan puasa saja. Bulan lain tak ada, tak baca Al-Quran. Sepatutnya kena baca bila-bila masa pun kita baca. Sama lah juga. Semayang ni bulan puasa je tarawih. Tarawih tu sunat. Kita puluh sunat. Tapi yang 5 waktu ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak nampak petang hidup. Bila main sunat tarawih,
tu dia mai ramai-ramai. Bukan nak marah, baguslah nak mai masjid. Sunat tarawih tu sunat kita buat, wajib lagi buat lah. Nampak tak kena beza ni. Kita ni puluh sunat yang wajib kita tinggal. Tak betul kan. Dan kita boleh terbalik. Bulan puasa tu minggu pertama penuh masjid. Sampai Tok Imam, Tok Bilal kata, kena buat surat kita agama ni. Tambah bumbung lagi sampai ke petang, sampai ke pagi. Amal tarawih. Tapi bila main minggu kedua, ketiga, keempat, kau suruh Tok Imam, Tok Bilal ya. Nampak tak? Sepatutnya sunnahnya betul. Minggu akhir tu lagi ramai. Sebab minggu akhir tu 10 terakhir ada Lailatul Qadar. Kita 10 terakhir pula pasal apa dah? Jualan murah. Pasal apa? Pasal 10 terakhir jualan apa? Buat bazar Ramadan. Tak salah bazar Ramadan ni. Mega lah. Tapi kita tahu rupanya akhir-akhir ni orang Arab tutup kedai. Dia main ke masjid ramai-ramai. Sebab apa? Dia nak cari Lailatul Qadar. Kita pula 10 terakhir tu lah perkemah betul-betul, jaga malam. Bukan baca Quran, bukan qiyamul lail. Qiyamul lail. Kita kali tentang dunia kan. Berusaha supaya kita terbiasa dengan kita dengan menentukan ayat-ayat Al-Quran supaya setelah Ramadan itu menjadi semua kebiasaan kita. Sebab apa Allah buat setahun ni ada bulan Ramadan sebulan. Kita masuk sekolah bulan sebulan tu. Daripada cengeng, aku puasa ni, jadi baik. Daripada lolang, tak ketahuan hala, aku ni puasa ni. Nampak? Jadi tarbiyah. Masuk camp. Bila main bulan-bulan lain tu, kita bawa pergi sebelah bulan yang lain. Tapi tak, kita ni bulan puasa saja kena, bulan lain harum biru. Tak, Tuhan ini bukan pada bulan Ramadan saja. Dia ada pada bila masa. Bukan bulan puasa saja. Allah itu satu, Tuhan yang sama. Bulan lain pun Allah yang sama. Apa kita betul balik apa yang kita faham. Allah bagi semua pendidikan untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan Al-Quran, kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan tu baca Quran hari-hari, 1 muka, 2 muka, 5 muka, 10 muka, bulan-bulan lain pun sama juga. Kita baca Al-Quran mula tu kan, baca Quran walaupun satu ayat. Rasulullah memberikan motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam satu hari 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Kalau kita baca tu satu hari itu 10 ayat, apa tu malaikat akan tulis dia ni bukan orang yang lalai. Dia ingat Allah, dia tahu tentang hukum hakam, dia tahu tentang apa hala tuju hidup dia, dia tahu pahala dosa dan sebagainya. Siapa yang membaca yang dimulai setiap hari ditulis orang itu dapat orang 100. Kalau dia baca 50 ayat sehari kan, dikatakan orang yang tunduk taat pada Allah. Mau tak taat, baca pula tentang neraka, baca pula tentang nikmat syurga, baca pula tentang hukum hakam, dia tahu tentang agama. Tu kita belajar harfiah. Harfiah ni apa dia? Ba, sin, mim, bismi, dengan nama. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, harfiah pun boleh kan, tak ada masalah. Jadi kita buatlah ke mana pun tahu Al-Quran ni. Siapa yang membaca 200 ayat akan ditulis untuk dia. Pahala yang sangat melimpah ruah. 200 ayat sehari kan, pahala yang berlimpah ruah. Satu huruf, satu kebaikan. Alif lam mim 3 huruf. Satu huruf 10. Alif lam mim 30 huruf, 3 huruf 30 kebaikan. Tu baru 3 huruf. Alif lam mim baca. Bismillah tak baca lagi. Al-Fatihah tak baca lagi. Banyaknya pahala yang kita dapat. Kita ni jutawan akhirat. Okey, itu tajuk tambahan. Ini tajuk minggu lepas kan, berkaitan dengan ulang kaji. Makruh mengerjakan solat ketika makanan dihidangkan. Nabi larang kita ni kalau makanan nak hidang, nak makan ke nak makan ke nak solat, dalil dia apa? Kita makan. Apa dalil dia? Tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi orang yang menahan kencing atau buang air besar. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Macam kita lah.
Mamai semayang parking kereta tu, mamai orang dah mula semayang lah, Tok Imam baca Fatihah, hai aku nak terkenci ni. Dan good mamai semayang, Allahu Akbar, hai Tok Imam baca surah panjang pula ni. Sedangkan baca apa pendek dah, inna a'tainakal kautsar, nak surah apa lagi, tu paling pendek sekali. Islam mau Tok Imam sujud, Tok Imam tak salah pun, kita nak terkenci marah Tok Imam. Nampak tuan, sedangkan tak ada masalah pun, boleh okey je, kita yang kena. Sebab apa? Tak tahan, nak kenci tahan kenci, nak terderak, nak buang imsak kita tahan. Nampak tuan, khusyuk tak ada. Sama juga makan, Allahu Akbar, aku beli udang sotong tadi 2 kilo, goreng tepung, habislah. Menantu aku rembat, cucu ni pantang apa ketam, kita ketam beli 2 kilo, sotong beli 2 kilo kan, habis report lah. Aku balik saya lagi tak ada apa, tinggal apa, tinggal sambung apa, tinggal salah. Nampak tuan, tak salah pun naknya, tapi kita hilang khusyuk. Kalau makanan dihidangkan, kita lapar, makan. Kalau kita pulut juga, tadi ni hilang kita punya khusyuk, tak guna sembahyang. Sebab apa? Banyak makan. Sebab tu jadi dalilnya, kalau makan dihidangkan, kita lapar, makan. Tapi kalau kita tahan tak, aku tahan ni, saya lagi balik baru nak makan, kenyang lagi, pergi sembahyang. Ada dua keadaan. Dalil kedua pula, jika makanan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam terlebih dahulu sebelum solat maghrib, dan tidak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makanan kalian. Kita pula main maghrib, makanan ada makan ni, ikan terobok pula, tulang banyak ni, kali untuk bila ada azan, bala-bala tercekik kan, kena lah tulang ke apa ke, banyak cerita. Makan dengan tenang, dengan kalut. Jadi cerita dia, kalau kita makanan tengah duk makan, orang duk azan, kita makan. Cuma keadaan dia, kalau kita dan saya lagi lah aku makan, dan lagi ni pergi sembahyang, ada dua keadaan atas kita. Sebab apa? Kita tahu kita macam mana. Jadi cuma janganlah pula orang perempuan ke belakang, mai setiap kali maghrib, duk azan maghrib, baru duk hidang lauk. Tu dia hidang 5 kali maghrib, 5 kali hidang. Tak betul lah, tak sunnah. Sunnahnya kita buat awal, lapar kita makan 6.30 ke, tak apa saya lagi balik baru makan. Ataupun ada hari yang kita kalut, memang lapar betul ni, pi bendang, pi apa tu laut, pi mana sebenarnya, lapar ni kita kena makan tu. Sekali-sekala ya. Tapi kalau tiap hari, mengisi sunnah pula. Okey, tajuk kita hari ni berkaitan dengan bab masjid. Larangan menghiasi masjid dan memperindahnya. Sebab apa Nabi larang? Jadi satu dalil tuan, hadis Abu Daud telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah dari Ayub, dari Kilabah, dari Anas bin Qatadah, dari Anas bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sampai manusia berbegah-begahan dalam membangunkan masjid. Tanda kiamat tuan, orang bangga, masjid hang berapa juta? 3 juta. Tak kemal, kami masjid 5 juta, parking kereta bawah masjid. Tu dia. Ada apa ni? Tu bilik air tu ada 3 pula. Dia ada kolam lagi. Apa? Dia bangga-bangga masjid. Masjid hang lekeh, bumbung berdiri. Tengok lantai pun berapa tahun dah ni, 20 tahun dah. Nampak kan? Dia main sembang pakai masjid, sembang tentang membangga-bangga. Kalau buat lagu tu, itu tandanya nak kiamat. Tak lama lah. Sama lah ni masjid, hebat, berjuta kan, beribu-ribu kan, harga ratusan ribu. Tapi orang yang main 5 orang, 6 orang, 10 orang, 100 orang kata. Tapi tuan-tuan ni okey lah. Sebab apa? Luas, besar. Cuma PKP kita ni pun 2 Sabtu lah. Apa-apa PKP, rindu masjid. Awak lah dia tutup masjid, aku nak pergi masjid ni, buka masjid pun tak main-main juga. Nampak tuan, bila tutup kita nak buka, beri peluang tak mau guna. Nanti satu masa nanti, aku hidup balik set, tak apa ya Allah, satu hari tak apa. Kita tengok tengah-tengah. Sebab apa? Dan kita tak ada apa, kita
Ingat balik hadis Abu Daud. Yang kedua, jika kalian mempercantikkan masjid kalian dan menghiasi mashaf Al-Quran ni, kehancuranlah atas kalian. Nabi peringat hadis Ibn Abbas, duk lawan cantik masjid, duk lawan perkemas Al-Quran ni, duk balut cantik, kulit elok, baca doa pun akan tunggulah kehancuran. Itu dalil yang sahih. Yang ketiga pula, hadis Ibn Abbas berkata, benar-benar kalian nanti akan menghiasi masjid seperti mana orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristian, menghiasi tempat-tempat ibadah mereka, kuil mereka, orang Yahudi, gereja mereka, buat patung, buat bangunan, buat cantik, ukir sana, ukir sini. Kalau kita buat lagu tu, sama kita dengan orang Yahudi, sama kita orang Kristian. Buat apa? Cantik kuil mereka, cantik gereja mereka. Kita tak mahu lagu tu. Kita mahu macam mana? Cantik dia, rumah cantik, rumah Allah ni ada landscape, ada gazebo, ada bilik air elok, ada tempat selesa perempuan belakang, ada rock-rock, ada tempat gantung-gantung kain berterkung kan. Kita lelaki pun aku ada rock, sonok ekor lagi selesa, sesuai dengan masjid. Kita pun ramai kan, imarah kuliah ada selalu, subuh dia, maghrib dia, kemudian ada macam-macam program remaja dia. Kalau betul clear ni masjid kemas, duit berapa? Ada 100,000, 200,000, tapi program apa pun tak ada kan. Duit banyak simpan tapi tak buat apa pun. Kadang-kadang tu nak minta buat apa berkira pula. Kita tengok balik, cuma jangan juri pula. Juri sakan pula kan, pantang ada duit, juri tu tak betul lah. Timbang taruh balik, kita tengok balik apa keperluan dan sebagainya. Okey, sekarang ni dah clear lah. Masjid elok, cantik, selesa, perlu, tapi sesuai dengan cantik elok itu, imarah dia ramai dah. Kita tengok pula tuan-tuan, macam mana masjid Nabi. Masjid kita lah ni, macam mana masjid Nabi dulu ni. Dalil dia dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan bahawa masjid di zaman Rasulullah SAW terbina daripada bata. Buat pada bata, atap dia pelepah-pelepah daun kurma. Macam kita ni, pelepah apa zaman dulu? Pelepah-pelepah rupiah, pelepah-pelepah nyok, lebih kurang begitu lah. Dan tiang-tiang dia batang kurma. Zaman kita mungkin batang nyok, dulu-dulu ni. Jadi itu masjid Nabi. Kemudian zaman Abu Bakar, khalifah pertama, beliau tidak menambah apa pun. Nabi buat lagu tu lah dia kekalkan. Kemudian di zaman Umar Al-Khattab, khalifah kedua, dia perbesarkan tetapi tetap kekalkan binaan yang sama. Macam mana Nabi buat, tapi dia perbesar sikit. Bata, pelepah kurma, tapi mengubah tiangnya dengan kain. Sesuai lah. Sebab zaman Umar ni, Islam 2/3 dunia. Satu dunia ni, 2/3 berkembang Islam. Orang main haji, orang main umrah, masjid Nabi kena berbesar. Itu dia punya rasionalnya. Kemudian zaman Osman, khalifah ketiga, beliau menambah padanya tambahan yang banyak. Dia buat lagi besar, lagi elok. Beliau membina dengan dinding batu, dibentuk dan menjadikan tiang-tiang dari batu, manakala atapnya daripada kayu. Cantik, besar. Sesuai lah, dah berkembang, dah modern sikit, lagi banyak luas. Hadis Bukhari, itu zaman Nabi. Dari yang kedua, dari Sa'id berkata bahawa atap masjid terbina daripada pelepah kurma, dan Umar memerintahkan membina masjid. Dia berkata, lindungilah manusia dari hujan dan hindarilah dari mewarnakan dengan warna merah atau kuning, kerana ia dapat menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Zaman Umar ni dia larang warna masjid warna merah dan warna kuning. Pasal apa? Wallahu a'lam. Mungkin pada zaman itu kuil ke gereja ke warna merah atau warna kuning. Dia tak mau samakan masjid ni, merah ni gereja, merah ni kuil. Tak mau. Kira betulah, wallahu a'lam. Zaman kita warna apa pun tak apa. Cuma pada batu lah, jangan buat cengeng sangat, bagi elok dan sesuai dengan mata kita. Anas berkata, mereka manusia saling membanggakan masjidnya, tetapi tidak meramaikannya kecuali sikit. Macam kita lah, geng kita ramai pun sah, 2 sah. Kalau ada bahs biji berhenti, 3 sah, 4 sah, orang lok main.
Orang kita banyak-banyak tu je. Maksudnya kita kena amal lagi tuan. Juga daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada dalam Sahih Bukhari, beliau menjelaskan awan telah datang, mai awan, hujan turun dengan sangat lebat sehingga atap bumbung masjid ditembusi air hujan, dan pada waktu itu atap masih dibuat daripada pelepah kurma, tetapi solat tetap juga dilaksanakan. Dan aku melihat Nabi SAW sujud di atas tanah berlumpur sampai aku melihat bekas lumpur melekat di dahi beliau. Rupanya tuan-tuan, masjid Nabi bukan macam kita. Ada kapet, ada mamar, ada jubin, ada tai, ada simen. Dia tanah tuan. Bumbung pun pakai pelepah kurma, tiang pun pakai batang kurma, lantai tanah. Satu hari hujan turun lebat, Nabi tetap semayang. Jadi tahulah bila semayang ni, ayat lalu dahi Nabi ni ada tanah. Nampak tuan? Nampak kata masjid Nabi dulu ni biasa saya do'eh. Sebab apa? Sesuai dengan keadaan dia. Dan dari ni betul kita tengok, ni bukti kata semayang ni, saya dulu ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya sapu muka. Sebab apa? Ramai orang buat. Tok Imam buat, Tok Bilal buat, ayah buat, Tok Wan buat, kawan buat, jiran buat. Rupa-rupanya tuan-tuan, tak jumpa dalil Nabi lepas bagi salam Nabi sapu muka, tak jumpa. Yang jumpa yang kita buat tu wallahualam. Sebab apa? Kita pun tak tahu. Mungkin kita tu sembahyang ni, kalau zaman Nabi dulu lah, ku ada bekas apa tu pasiak ke apa ke, kita gabui lah, mungkin lagu tu. Tapi tengok orang tu sapu muka, kita pun sapu. Dan kan ada debu apa pun, tu cerita dia. Sebab apa dalil dia? Ni dalil dia. Nabi semayang, ayat lalu ni dari Nabi ada tanah. Kalau betul Nabi sapu muka, tak lekat dah ketika dia tanah kat dahi. Tapi sahabat kata apa? Aku lihat di dahi Nabi melekat bekas tanah tadi. Ada tanah di dahi Nabi. Itu dalil yang pertama. Takkan Nabi semayang di Makkah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, tak ada dalil sahabat aku lihat Nabi lepas semayang Nabi sapu muka. Takkan tak jumpa. Tak pun sahabat buat, tabi'in buat, tak jumpa kan. Cerita dia, kalau tuan-tuan duk buat dah ni, pelan-pelan tinggal. Tapi kalau nak buat juga boleh buat, tapi jangan kata ni Nabi buat ni, aku bagi salam, aku sapu muka ni Nabi sapu. Tak boleh kata lagu tu. Kalau kata lagu tu, kita berdusta atas nama Nabi. Nabi tak buat pun. Kalau betul Nabi buat main dalil. Saya cari dia, tak jumpa lagi. Kita tanya siapa-siapa, betul tak Nabi sapu muka pamayang? Tak jumpa. Cuma dia kata takkan tak boleh pun sapu muka. Dalil tu ada. Tu bukan dalil, tu pandangan kita, tu kata-kata kita. Bila kata-kata kita boleh terima, kita boleh tolak. Sebab ia bukan dalil. Apabila kita faham. Pokoknya cerita dia, saya dulu duk biasa sapu ni, tak sapu tak puas pula, tak clear. Puas tak puas, itu tuan-tuan punya rasa. Tapi agama tak pu sapu muka selepas beri salam. Jelas no? Pelan-pelan tinggal nak buang benda tu pun bukan boleh, bukan kesenang. Sebab buat selalu lah, duk biasa. Nabi tu faham lah. Cuma tu buat juga tak apa, tapi jangan kata Nabi buat. Sebab Nabi tak sapu muka selepas salam. Okey, yang kedua, Abdullah bin Unais radhiyallahu berkata, kami kehujanan, kami hujan hari itu pada malam 23, ini malam bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan solat mengimami kami, Nabi imam. Kemudian beliau berlalu pergi sementara bekas air dan tanah berada pada dahi dan hidung beliau. Hadis Muslim. Nampak? Dua dalil dah. Yang hamba kata, sahabat tengok di dahi Nabi, di hidung Nabi ada tanah. Jadi itu kata kekuatan dia memang Nabi tak sapu muka. Itu satu. Sebab ada dalil yang menolaknya. Kedua pula, kalau betul Nabi sapu muka, mana dalil? Takkan tak ada satu. Maka Nabi pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat pusing tangan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing tangan lepas mayang. Apa Nabi kata? Kenapa tangan kalian ni seperti ekor kadal gerok-gerok ni? Letak pada tempat itu, diam-diam. Semayang bukan gerok-gerok.
Kalau ikut kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis semayang, buat pi lagu mana pun. Tak Nabi larang kan. Zaman Nabi pun sahabat ada yang mereka bahasa kita. Bukan mereka pun, dia ingat habis semayang buat pi lagu mana pun. Tak boleh buat kan. Sebab tu ibadah ni mesti tu contoh Nabi. Bila faham, rupanya dia ada teli, ada dekat dalil ni. Sebab apa? Nabi larang benda yang tak ada dalam ibadah ni. Okey, dia lagi keadaan masjid Nabi tuan. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Rasulullah SAW mengajarkan solat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau buang kasut. Nabi pakai kasut, Nabi buang kasut letak sebelah kiri. Apabila para sahabat melihat tindakan beliau tersebut, Nabi buang kasut tengah semayang, buh kiri, mereka pun ikut tanggal kasut, buat macam Nabi buat. Maka ketika Rasulullah SAW bagi salam selesai semayang, Nabi pun bersabda, apakah sebab yang membuat kalian meninggalkan kasut ni? Apa yang membuat ni buang kasut ni? Mereka menjawab, kami lihat engkau lakukan, maka kami pun ikut buat. Takut-takut ke syariat. Dah turun wahyu ni semayang kena buang kasut pula. Pakai kasut awal, tengah semayang buang kasut. Jadi dia pun buang kasut ikut Nabi. Kemudian apa Nabi kata? Nabi bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku, lalu mengkhabarkan padaku bahawa pada sepasang kasutku ada najis, ada kotoran. Maka beliau bersabda lagi, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah, jika dia lihat di sepasang kasutnya terdapat najis atau kotoran, maka bersihlah, cuci, dan solatlah dengan sepasang sandalnya itu. Kalau awal tu tahu, cuci dulu baru semayang. Kalau tak tahu duk semayang tu, ada kotor ni, kena buang. Pasal pun Nabi pakai kasut, padahal tadi masjid Nabi tanah. Nampak tak? Sebab tu kasut ni orang panggil kuf, dia pakai sapu atas dia, basuh muka, basuh tangan semua ni dengan air, tapi tang kasut tak perlu buang, sapu ke atas aja. Itu cara Nabi. Sebenarnya Nabi dulu ni tanah. Jadi dia bersemayang ni pakai kasut. Kemudian sujud, sebetulnya sujud Nabi kena tanah. Itu yang kata hujan lalu tu berbekas dari Nabi dengan hidung Nabi, ada bekas tanah. Itu dalil dia tuan. Hadis sahih Abu Daud. Ini kerana lantai masjid Nabi pada saat itu dibina atas tanah pasir, maka termasuk sunnah adalah bersolat dengan menggunakan kasut. Kadang demikian. Itu cerita dia. Di hadis yang lain lagi, dari lain pula, daripada Hamzah bin Abdullah dari ayahnya, bahawa pada zaman Nabi SAW, anjing-anjing selalu kencing dan mundar-mandir keluar masuk di masjid. Namun para sahabat tidak merenjiskan sesuatu pun pada tempat tersebut. Ceritalah masjid kita ni ada pintu. Masjid Nabi dulu ni, bayangkan tempat lapang, ada bumbung sikit, ada dia punya atap-atap tu, anjing ke, kambing ke, kuda ke, apakah boleh lalu jalan. Dan anjing-anjing ni dia kencing merata kan. Tapi sahabat-sahabat tak cuci pun. Sebab apa tuan? Sebab tanah ni suci. Kalau tak pasal, kena jilatan anjing, cuci dengan 7 air, satu dia tu basuhan tanah. Tanah ni enzim cuci yang kuat kan, yang bersih. Itu sebab tu kan, tanah-tanah yang ada ni bukan kotor, dia bersih. Cuma mata kita tengok damai, kotor kan, geli lemak. Tu. Kalau tuan pakai baju pi benda, tabuk baja tu, orang azan boleh semayang kat benda. Tak perlu kan nak kali tukar baju, pakai kempekat pun nak semayang. Tak perlu sebenarnya. Sebab apa? Tanah yang kita buat benda tu bukan kotor pun. Tu tanah, boleh semayang. Cuma kita ni, saya nak semayang ni bawa kempekat, tukar pun. Kalau ada pakaian tukar, pakai kempekat, pakai baju elok, silakan. Tapi hari tu tak pakai baju apa, ni baju yang sedia ada je. Semayang pakai baju tu tak apa. Islam mudah, bukan buat-buat mudah. Yang mudah kita mudahkan. Mana yang betul yang tu saja. Tidak pilihan, kita buat yang tu saja. Saya pun cakap ni, cerita dia masjid Nabi biasa saja. Tanah kan, tiang daripada kumur, bumbung daripada pelupuh-pelupuh kumur, biasa saja.
tapi imarah dia bagus hebat. Kita bersamalah masjid kita kok mana pun bagi elok, bagi cantik, tapi imarah program dia bagi sesuai dengan keadaan masjid kita, bahkan lebih elok lagi. Walaupun prasarana tak elok mana, masjid kita imarah kan. Wallahualam kali ni saya berhenti di cerita dia, cantik perlu, elok perlu, tapi imarah itu hidupkan masjid dengan jemaah, kuliah, aktiviti, Al-Qurannya, sebagainya. Itu betul. Wallahualam. Ada tuan-tuan tanya untuk tajuk kita hari ni berkaitan dengan bab masjid ni. Ya, sila. Waalaikumsalam. Okey, macam mana? Okey, terima kasih. Soalan sahabat kita, okey, tadi baca Quran, baca hari-hari, bagus, elok. Apa belajar harfiah, belajar tafsir, bagus. Tapi tang tajwid tak tengok pun, hentak, belasah, masa boleh dah. Tak boleh. Dia mesti belajar betul tajwid tu. Sebab tajwid penting. Baca kuat dia, dengung dia. Sebab kalau baca silap, lari mana? Jadi berubah mana dan masuk dosa. Cuma kalau kita belajar tu salah, kak-kukak betul, salah lagi kak-kukak betul, dapat pahala, 2 pahala. Jadi kalau baca itu dan tak tengok tajwid, pakai belasah je, dosa balik. Jadi kena betul tajwid tu. Tu sebelum belajar tu, duduk lengkong 3 orang yang belajar. Kalau kita ada kuliah apa, bab tafsir, bab Quran ke apa ke tajwid, kita buat. Ustaz Kirami ni tuan, dia pun pakar Quran ni, boleh belajar dia kan. Boleh lah. Mungkin ada kelas sedia ada ni, mai. Kalau tak ada lagi, boleh apa ejek ke macam mana kan. Jadi betul balik makhraj huruf, sebutan, itu yang utama lagi. Dan tajuk minggu depan kan, berkaitan dengan minggu depan ni, akhir sekali, okey. Larangan duduk sebelum solat tahiyatul masjid. Mai terus duduk, tak boleh. Nabi kata sebelum kita duduk buat 2 rakaat. Tu namanya tahiyatul masjid. Tapi Nabi tak sebut pun tahiyatul masjid. Kita buh nama. Tak apa, buh pilih nama apa pun. Tapi bila main masjid, jangan duduk lagi. Kena buat 2 rakaat. Apa dalil dia? Apa cerita dia? Kalau tak buat berdosa dah. Ke macam mana? Kita bincang nanti minggu depan. Kita tahiyatul masjid. Wallahualam. Ada tuan tanya untuk tajuk hari ni. Bab dia cerita dalam 2-3 minggu ni bab masjid, bab solat tahiyatul masjid, bab tadi masjid, semua dalam bab masjid. Dia ada 2, 3, 4, 5 sub topik dan ada apa tanya? Ada tak? Tak ada. InsyaAllah kita ajaklah kawan kita, adik-adik kita, kawan kita mainlah masjid ramai-ramai, solat berjemaah. Kalau boleh tu kita orang masa kuliah kita bagi ada waktu maghrib tu lah kita fokus. Subuh ni mungkin masing-masing kali. Jadi kita bagi ramai ada bagi kalian. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apa khabar Pak Haji? Baik. Allah. Jumpa pula noh. Bawa ni. Dua hari noh. Okey baik. Terima kasih noh.